Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syazrin bin Muhammad Syakri. Buku yang kami ingin ulas adalah buku yang bertajuk Hang Tuah Catatan Okinawa, terbitan Universiti Putra Malaysia. Buku ini ditulis oleh Hashim Musa dan juga Rohaidah Kamarudin. Ketebalan buku ini adalah 2 cm dan ianya bersaiz A5. Font yang digunakan dalam buku ini ialah Arial dan majoritinya bersaiz 12. Apa yang saya lihat, kulit hadapan dan belakang buku ini berkonsepkan sejarah. Ianya bersesuaian dengan konteks buku ini, iaitu membincangkan tentang sejarah Hang Tuah. Bab 1. Bertajuk Pendahuluan Watak Hang Tuah dalam Masyarakat Melayu, menerangkan watak dan perwatakan Hang Tuah serta penerimaan Hang Tuah dalam masyarakat Melayu kini yang sepatutnya menjadi kisah dan cerita lisan masyarakat. Ianya juga menceritakan kajian yang dibuat oleh Muhammad Haji Saleh tentang kecemerlangan Hang Tuah dan ianya juga menegaskan kewujudan Hang Tuah dalam sejarah Melayu. Salam sejahtera, nama saya Kiri Anderson Marudin dengan nomor matriks D202010930557. Okey, baiklah, saya akan meneruskan ulasan dan huraian pada bab yang kedua dan ketiga pada buku Hang Tuah Catatan Okinawa. Okey, baiklah, pada bab yang kedua yang diberi tajuk Bukti Catatan Dokumen Kewujudan Tokoh Utama Barat dan Timur dalam Sejarah. Okey, pada bab ini yang menceritakan tentang tokoh yang wujud di timur dan juga barat yang tercatat dalam sejarah Melayu. Tokoh yang pertama yang dibahas oleh pengarang ialah seorang raja dalam tamadun Yunani, iaitu Alexander the Great, dan tokoh yang kedua pula ialah Julius Caesar, di mana tokoh yang terakhir yang disebut oleh pengarang ialah Laksamana Zheng He, yang juga dikenali sebagai Cheng Ho. Apa yang cuba disampaikan oleh pengarang melalui buku ini ialah kaitan kewujudan tokoh-tokoh dalam ketamadunan mereka serta kewujudan Hang Tuah dalam kerajaan Melayu Melaka. Terdapat banyak sumber-sumber prima yang telah membuktikan kewujudan mereka. Begitu juga dengan sumber-sumber prima dan juga sekunder yang membuktikan bahawa Hang Tuah sebenarnya memang benar-benar wujud. Okey, baiklah, pada bahagian bab yang ketiga yang terdapat dalam buku Hang Tuah Catatan Okinawa ini diberi tajuk Pembuktian Kewujudan Hang Tuah dan Kerajaan Melayu Melaka dalam Sejarah, iaitu sumber daripada alam Melayu, di mana pada bab ini yang menceritakan tentang sumber-sumber yang menjadi bukti kepada kewujudan Hang Tuah. Jika bab yang kedua menceritakan tentang kewujudan tokoh-tokoh daripada negara luar yang mempunyai sumber-sumber pembuktiannya, maka dalam bab 3 ini penulis telah membahas tentang sumber-sumber prima yang menceritakan kewujudan Hang Tuah dalam kerajaan Melaka. Dan antara karya-karya yang menyebutkan kewujudan Hang Tuah ialah Sulalatus Salatin, Tuhfat Al-Nafis dan Hikayat Hang Tuah. Ketiga-tiga karya ini merupakan sumber yang membuktikan kewujudan Hang Tuah. Melalui sumber-sumber pembuktian ini, pembaca sudah tentu tidak keliru tentang kewujudan Hang Tuah. Isi kandungan dan huraian bab 4 adalah mengenai dengan dokumen prima sumber asing tentang kewujudan Hang Tuah dan negeri Melaka. Terdapat catatan Alfonso Albuquerque, bangsawan dan panglima besar Portugis yang memimpin angkatan menakluki kota Melaka pada masa itu. Lebih menakjubkan lagi adalah kewujudan sejumlah surat antara Raja Melaka dengan Raja Kerajaan Ryukyu yang sekarang ini sebahagian daripada negara Jepun. Surat-surat ini menyatakan hubungan dagang dan diplomatik antara kerajaan sepanjang abad ke-15. Dua daripadanya dinyatakan dengan terang ditulis sendiri oleh Laksamana, yang mana harus merujuk pada Hang Tuah. Seterusnya adalah bab 5 adalah mengenai kesimpulan. Bahagian ini menyimpulkan segala topik yang dibincangkan atau diceritakan dalam buku Hang Tuah Catatan Okinawa.
Bahagian ini menyimpulkan tentang kewujudan Laksamana Hang Tua semasa kegemilangan Empayar Melaka, catatan Empayar Ryukyu, Okinawa, dan penemuan arkeologi membuktikan bahawa Hang Tua wujud. Baiklah, setiap buku yang dihasilkan sudah pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan yang tersendiri. Begitu juga dengan buku Hang Tua catatan Okinawa yang ditulis oleh Dr. Hisham Musa dan Dr. Rohaidah Kamarudin yang telah diterbitkan oleh UPM, dan ini telah dikenal pasti dan mempunyai kekuatan atau kelebihan yang tersendiri. Antaranya buku ini juga mempunyai kelebihan di mana buku mempunyai pengenalan di setiap bab yang terdapat dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga menyenaraikan isi-isi kandungan dengan jelas bagi memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami, ataupun membaca untuk sekali pandang untuk mengenal pasti senarai kandungan yang terdapat dalam buku ini. Seterusnya, buku Hang Tua catatan Okinawa ini juga mempunyai kekuatan di mana ia menggunakan bahasa yang mudah difahami. Hal ini dikatakan demikian kerana penerangan yang ada di dalam buku ini tidak terlalu panjang, tetapi ianya amat padat dengan informasi yang cuba disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Selain itu, gaya penyampaian yang ditulis oleh penulis juga adalah ringkas dan sangat mudah untuk difahami. Di samping itu, buku ini juga mempunyai kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan topik-topik yang dibincangkan di setiap bab yang terdapat dalam buku ini. Hal ini menyebabkan kesimpulan yang dibuat sangat tepat dan sangat sesuai apa yang diterangkan di dalam buku ini. Berdasarkan kesimpulan, membantu para pembaca untuk memahami kesimpulan yang diperbincangkan di dalam topik tersebut. Seterusnya saya akan mengulas tentang kelemahan buku Hang Tua catatan Okinawa. Kelemahan pertama yang kita dapat lihat daripada buku ini adalah yang pertama, ilustrasi bergambar untuk rujukan dan lampiran tidak terlalu jelas. Sumber prima yang diambil daripada buku atau gambar-gambar sudah lama dan tidak jelas dilihat oleh para pembaca. Elemen gambar adalah penting untuk memberikan kefahaman dan gambaran kepada si pembaca. Jika gambar yang digunakan tidak jelas, maka pembaca mungkin tidak berpuas hati dengan pengalaman membaca buku tersebut. Yang kedua adalah tulisan untuk penjelasan dalam lampiran terlalu kecil, berbeza dengan size tulisan yang digunakan dalam bab-bab lain. Pembaca mengalami kesukaran untuk melihat tulisan, terutamanya mereka yang mempunyai masalah penglihatan seperti rabun. Penggunaan size tulisan memainkan peranan yang penting untuk pembacaan yang jelas. Jika sebaliknya, pembaca mungkin akan hilang fokus dan minat membaca mereka juga semakin berkurang. Seterusnya, kelemahan ketiga yang kita boleh lihat adalah penulis kurang memberikan persoalan dalam teknik penulisan. Teknik persoalan sangat penting untuk mewujudkan persoalan pembaca agar mereka lebih teringin untuk meneruskan pembacaan mereka. Perasaan ingin tahu yang kuat membuatkan si pembaca ingin lebih lagi melanjutkan pembacaannya. Kelemahan yang keempat, yang ketara yang kita boleh lihat adalah lampiran dalam bahasa selain bahasa Melayu tidak diterjemahkan. Penulis yang baik harus teliti dengan setiap perkataan atau konsep yang digunakan dalam penulisan. Buku tersebut tidak mempunyai glossary atau kamus yang menerjemahkan setiap perkataan yang menggunakan bahasa asing. Kesukaran memahami perkataan atau konsep menyebabkan pembaca hilang minat untuk membaca. Antara cadangan yang relevan bagi menambah baik isi kandungan buku ini ialah setiap isi yang dikemukakan oleh penulis haruslah ke topik yang ingin disampaikan.
Penulis tidak perlu memasukkan maklumat-maklumat yang tiada kaitan dengan tajuk bab yang ingin disampaikan. Elemen penambahbaikan multimedia yang mungkin perlu ditambah ialah kod QR. Ianya bertujuan agar pelajar dapat mengakses maklumat-maklumat yang dikemukakan di dalam setiap bab melalui telefon pintar masing-masing. Sekian sahaja video ulasan buku Hang Tuah Catatan Okinawa oleh kami. Sekian, terima kasih.